Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melaksanakan satu tugasan berkaitan dengan makro teaching. Kami dianggotai oleh 3 orang ahli kumpulan. Nama diberi saya Fatin Syuhada binti Abdul Aziz. Saya Rafidah binti Abdul Rani. Dan saya Syafawani binti Mustafa. Baiklah. Kita pergi kepada subjek pada hari ini iaitu pendidikan Islam. Kami akan membentangkan satu tajuk daripada bidang fiqh iaitu kesempurnaan berwuduk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah. Ustazah. Semua sihat? Alhamdulillah Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, jom kita baca doa sama-sama, boleh? Boleh. Ustazah. Kita baca doa sebelum belajar ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik bacaannya. Okey, baiklah pelajar. Saya akan menayangkan satu video. Video ni sangat menarik. Jadi saya nak awak semua fokus untuk menonton video yang akan saya tayangkan. Boleh ya? Boleh Ustazah? Okey. Okey, kita tonton video. Air laut menguap ke udara, membentuk awan berisi uap air. Uap air menjadi rintik hujan, lalu turun ke tanah. Tanah membawa air ke danau dan sungai, mengalir bermuara kembali ke laut. Air laut menguap ke udara, membentuk awan berisi uap air. Uap air menjadi rintik hujan, lalu turun ke tanah. Tanah membawa air ke danau dan sungai, mengalir bermuara kembali ke laut. Air laut menguap ke udara, membentuk awan berisi uap air. Uap air menjadi rintik hujan, lalu turun ke tanah. Menguap, mengembun, Okey, baiklah. Seronok tak video tadi? Seronok Ustazah. Seronok kan? Comel kan video tu? Komen. Kita dah tengok video. Video pasal apa kan? Pasal air. Jadinya Ustazah nak Ustazah dah sediakan soalan rangsangan untuk kamu meneka. Daripada video tadi apa tajuk kita pada hari ini. Okey, jadinya soalan yang pertama adalah apakah fungsi air? Yang kedua, adakah air ni penting dalam kehidupan seharian kita? Dan soalan yang terakhir, adakah air merupakan alat yang penting dalam beribadah? Jadi kalau awak tengok, pergi ke bahagian ruangan chat, saya dah sediakan satu link Padlet. Okey, awak masuk link Padlet tu sekarang. Saya nak awak terus jawab. Okey, awak terus jawab. 3 je soalan, mudah je. Jawab dengan ringkas sahaja. Okey, boleh? Boleh Ustazah? Boleh Ustazah. Okey, saya bagi sekejap je. Kalau dah siap bagi tahu ya. Okey, baiklah. Dah siap kan? Ya dah siap Ustazah.
Okey, dah siap. Jadinya saya akan pergi kepada jom kongsi idea. Okey, so saya akan paparkan jawapan anda. Okey, kita tengok jawapan anda semua. Okey, ini adalah soalan rangsangan dia. Rafidah, ada nama Rafidah ya sini? Rafidah menjawab Saya soalan Ustazah. Okey, Rafidah cuba bagi tahu jawapan awak tu. Untuk soalan pertama, kedua dan ketiga. Okey, apakah fungsi air? Untuk apa Rafidah? Untuk minum Ustazah. Minum. Okey, saya tanya Syafawani pula ya. Okey, Syafawani, adakah air penting dalam kehidupan seharian? Ya Ustazah, sangat penting air dalam kehidupan seharian Dan kita. soalan ketiga, adakah air merupakan alat yang penting dalam beribadah? Ya, Betul Ustazah, penting. betul. Ya, contohnya Untuk kita ambil apa wuduk. penting? Untuk ambil? Kita ambil Banyak wuduk ambil Ustazah. wuduk. Ambil duduk. Hijab. Pandainya anak murid Ustazah hari ini. Hebat. Okey, tepukkan tangan untuk kamu berdua. Okey, nanti inilah ruangan kongsi idea tadi. Awak boleh jawab dekat sini jawapan yang sama. Okey. Seterusnya, agak-agak awak dah tengok video, dah jawab soalan saya. Apa tajuk kita pada hari ni ya murid-murid? Cuba Wuduk. kata. Wuduk. Wuduk. Betul? Betul. Alhamdulillah. Betul Ustazah. Betul. Tajuk kita pada hari ini adalah wuduk dan kesempurnaannya pada bidang fiqh. Alhamdulillah awak dapat teka dengan betul dan tepat. Alhamdulillah. Okey, baiklah murid-murid. Awak dah dapat meneka apakah tajuk kita pada hari ini iaitu wuduk dan kesempurnaannya yang tadi. Okey, sekarang selepas proses pengajaran dan pembelajaran, awak semua akan dapat yang pertama, menyatakan maksud, hukum, dalil nakli dengan betul. Yang kedua, awak dapat menerangkan rukun-rukun wuduk dengan betul selepas penerangan oleh guru. Dan yang ketiga, semua murid-murid dapat menyenaraikan perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Okey, seterusnya kita pergi sedikit berkaitan dengan wuduk. Apa yang dikatakan dengan wuduk? Okey, wuduk ini ada maksudnya terbahagi kepada dua, iaitu bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, bersih, elok dan berseri. Dan dari segi istilah iaitu membasuh anggota tertentu beserta dengan niat. Jadi saya nak Syafawani boleh baca semula apakah maksud wuduk dari segi istilah, silakan. Maksud wuduk dari segi istilah adalah membasuh anggota tertentu beserta niat. Okey, betul, tepat sekali. Seterusnya kita pergi kepada hukum wuduk. Hukum wuduk ni kalau awak tahu ada terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada dua. Tak tahu Ustazah. Tak tahu. Okey, saya bagi tahu. Bagus, jujur. Okey, hukum wuduk terbahagi kepada dua. Yang pertama wajib. Kita tengok dulu apa dia katakan wajib. Bila kita kena berwuduk? Apabila ketika menunaikan solat dan tawaf, wajib berwuduk. Kalau tak berwuduk tak sah solat. Yang kedua, ketika memegang atau membawa Al-Quran, mashaf Al-Qurannya, kalau tafsir, tu lainnya. Yang ini ketika memegang atau membawa mashaf Al-Quran. Okey, kita pergi kepada hukum wuduk yang kedua iaitu apa dia? Sunat. Okey. Okey, sunat ni terbahagi kepada tiga, okey? Yang pertama ketika berhadas kecil. Apa yang dikatakan ketika berhadas kecil iaitu kita ni disunatkan sentiasa dalam keadaan wuduk. Lepas kita buang air kecil, kita boleh berwuduk. Tapi tak wajib, sunat. Yang kedua ketika membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah ketika melaungkan azan dan iqamah. Disunatkan untuk kita ada wuduk. Tapi azan ni untuk lelaki, bukan perempuan. Faham ya anak murid semua? Faham Ustazah? Tak? Ustazah. Jelas tak penerangan saya? Jelas. Alhamdulillah. Jadi, kalau dah jelas, baiklah murid-murid, jika kamu sudah faham apa yang saya ajar topik pada hari ini, jadi saya ingin melaksanakan aktiviti kepada anda iaitu soal jawab sebelum anda melengkapkan rajah yang tertera di skrin masing-masing. Jadi saya akan bertanya berkaitan dengan hukum berwuduk yang mana ia terbahagi kepada dua iaitu wajib dan sunat. Jadi soalan saya, ketika manakah
Ketika manakah seseorang itu dikatakan sunat untuk berwuduk? Okey, Rafidah, boleh tak awak bagi saya jawapan dua situasi seseorang itu sunat untuk berwuduk. Silakan Rafidah. Okey, seseorang itu sunat untuk berwuduk. Yang pertama ketika berhadas kecil dan yang kedua ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillah, jawapan yang Rafidah bagi adalah benar dan yakin. Tahniah saya ucapkan. Dan kerana kedua-dua perkara sunat yang Rafidah sebutkan adalah betul, iaitu ketika berhadas kecil dan ketika membaca Al-Quran. Jadi soalan seterusnya adalah ketika mana pula kita wajib berwuduk? Ketika mana? Syafawani, ada tak nama Syafawani? Okey, Ustazah nak Ya, Syafawani. Ada, Alhamdulillah. Ustazah nak Syafawani bagi ke Ustazah 2 keadaan wajib berwuduk. Silakan Syafawani. Okey, yang pertama ketika memegang Al-Quran, yang kedua ketika melakukan tawaf dan solat fardu dan solat sunat lah. Dua Okey, jadi Dua memerlukan tadi. duduk. Okey, Syafawani, awak bagi 2 tadi, iaitu ketika Ya. memegang Al-Quran dan ketika solat ataupun tawaf. Jadi tahniah saya ucapkan kerana kedua-dua jawapan itu tepat. Baiklah murid, kamu semua dah pelajari tentang maksud dan juga hukum wuduk, betul tak? Betul Ustazah. Okey, Betul. sekarang topik seterusnya Ustazah akan ajar berkaitan dengan dalil wuduk dan juga rukun serta sunat wuduk. Okey, kita pergi kepada dalil wuduk dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul azim. Terjemahan, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga ke siku, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kaki hingga kedua-dua buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Okey murid, daripada dalil wajib wuduk ni kita dapat lihat Allah SWT berfirman kalau kita nak solat kita kenalah berwuduk. Okey, daripada dalil ni kita boleh tengok ada berapa anggota wuduk. Okey, Fatin Syuhada. Ada muka, tangan, kepala, kaki. Kepala, betul. Okey. Syafa, wajib ke kalau kita basuh Ya, kaki ni Ustazah. sampai ke dua-dua buku lali? Wajib Ustazah. Kalau tangan pula macam mana? Kalau tangan hingga ke siku. Pandai. Okey. Dah selesai tajuk dalil wajib wuduk. Okey, kita pergi ke tajuk seterusnya. Okey, tajuk seterusnya adalah berkaitan dengan rukun wuduk dan juga sunat Wuduk. wuduk. Okey. Okey, kalau tengok Ustazah dah gabungkan antara rukun wuduk dan juga sunat wuduk. Okey, kamu tengok warna macam seakan-akan purple tu adalah rukun wuduk dan juga warna pink tu adalah sunat wuduk. Okey, yang pertama adalah membaca basmalah. Okey, Syafawani, membaca basmalah sunat ke rukun? Sunat Ustazah. Pandai. Okey. Seterusnya membasuh dua tangan hingga ke penglangan tangan. Fatin Syuhada? Sunat Ustazah. Okey, sunat. Okey, berkumur-kumur? Sunat juga. Syafawani? Sunat. Okey, sunat. Memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung, sunat. Mengeluarkan air dari hidung pun sunat. Okey, niat berwuduk ketika membasuh muka. Syafawani, niat berwuduk ketika membasuh muka. Itu rukun wuduk ke sunat wuduk? Itu rukun wuduk Ustazah. Pandai, Syafawani. Okey, wajib membasuh semua bulu yang berada dalam muka? Syafawani sekali lagi? Ya, betul Ustazah. Wajib. Rukun mata masuk dalam rukun wuduk. Okey, rukun wuduk, pandai. Lagi? Okey. Okey, membasuh muka, Fatin Syuhada. Rukun wuduk Ustazah.
Rukun wuduk. Okay, membasuh dua tangan hingga ke siku, rukun wuduk. Menyapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut, rukun wuduk. Menyapu kedua-dua telinga, sunat wuduk. Membasuh kaki hingga ke buku lali, rukun wuduk. Tertib iaitu mengikut urutan, rukun wuduk dan juga membaca doa, sunat wuduk. Okay, boleh tak ingat? Boleh ke InsyaAllah. ingat? InsyaAllah Ustazah. Okey, kalau insyaAllah, kalau boleh ingat, okey kita pergi kepada aktiviti sekejap. Ustazah nak test seorang-seorang. Okey, Ustazah ada sediakan 2 aktiviti. Kita tengok pada aktiviti yang pertama. Okey, kalau ikutkan aktiviti ni suruh senarakan rukun dan sunat wuduk dengan betul. Okey, Ustazah nak mintalah Syafawani sebutkan Ustazah. 2 rukun wuduk yang kamu tahu daripada kita belajar tadi. Niat dengan tertib Ustazah. Okey, betul. Okey, yang kedua sunat wuduk. Okey, Fatih Syuhada bagi 2. Sunat wuduk, membaca basmalah Bismillah. dengan membaca doa wuduk. Baca doa wuduk. Okey, bagus. Okey, satu lagi Ustazah nak try test. Nak uji kamu. Okey, kita pergi pada aktiviti murid yang kedua. Okey, kalau tadi kamu dah sebut dah rukun wuduk tu apa, sunat wuduk tu apa. Okey, yang ni Ustazah nak tanya Fatih Syuhada dululah. Okey, membaca basmalah, rukun ke sunat? Baca basmalah, sunat wuduk Ustazah. Okey, sunat wuduk. Membasuh muka Syafani? Rukun wuduk. Okey, rukun wuduk. Membasuh kedua-dua telinga Syafawani lagi? Sunat. Okey, sunat dan juga tertib. Fatih Syuhada. Tertib rukun wuduk Ustazah. Okey, Alhamdulillah bagus. Ustazah rasa dua-dua pelajar Ustazah dah memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, Ustazah. Okey, Ustazah harap apa yang kita belajar pada hari ini sampai kepada kamu dan kamu akan ingat sampai bila-bila. Okey. Baik. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya Ustazah akan sambung topik subtopik yang seterusnya iaitu perkara makruh ketika berwuduk. Okey, Fatih Syuhada. Apa Fatih tahu perkataan makruh tu? Makruh tu kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Betul ke Ustazah? Kalau kita tinggalkan dapat pahala. Okey, Rafidah. Apa yang Rafidah faham tentang perkataan makruh? Okey, makruh ni kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kalau kita buat pun kita tak dapat dosa. Ya, betul. Pandailah Fatin, Syuhada dan Rafidah. Maksudnya makruh ni bila kita buat, kita tak dapat apa. Bila kita tinggalkan, kita dapat pahala. Okey, kalau dalam konteks ketika berwuduk, yang Ustazah nak kongsikan kepada para pelajar semua, yang pertama adalah bercakap-cakap. Maksudnya ketika berwuduk, kita ni makruh bercakap-cakap. Sambil mengambil wuduk, sambil bercakap dengan kawan sebelah. Itu sangat perkara yang kalau boleh hindarilah. Okey. Dan seterusnya berlebihan menggunakan air. Maksudnya di sini ke dalam konteks apa? Membazir. Membazir. Betul, membazirkan amalan Syaitan. syaitan. Jadi kalau kita mengambil wuduk ni kita kena ambil wuduk yang agak-agak macam okey lah kan air tu, tidak berlebihan, tidak guna banyak air. Okey, seterusnya mendahulukan anggota wuduk yang kiri. Itu pun makruh. Kita disunatkan, tadi kita belajar, disunatkan mendahului dengan anggota kanan. Okey, jadi kalau kita mula dengan kiri macam tak sopan lah kan. Jadi perkara yang makruh. Okey, Ustazah harap kamu ingatlah yang ni. Okey, next kita akan tengok lagi. Apa lagi perkara makruh ketika berwuduk? Okey. Seterusnya, Fatih Syuhada cuba baca. Perkara makruh yang seterusnya adalah mengelap anggota wuduk selepas berwuduk. Okey, maksudnya di sini kalau kita mengambil wuduk kan basah. Kalau kita mengelap tu antara perkara yang makruh. Sebab apa? Sebab bila kita mengambil wuduk ni dia macam menyucikan kan. Jadi biarlah dia kering dengan sendiri. Okey. Seterusnya Rafidah.
Berkumur-kumur dan beristinja secara berlebihan. Okey, maksudnya kita disunatkan 3 kali kan. Tapi bila kita berlebih-lebihan dia termasuk dalam makruh. Okey, seterusnya membasuh anggota wuduk 2 atau melebihi 3 kali. Maksudnya di sini kita tak boleh kurang pada 3 kali dan kita juga tak boleh lebih pada 3 kali. Okey. Kalau 3 kali tu bukan tak boleh. Kalau kurang 3 kali bukan tak boleh tapi dia makruh lah. Okey, yang disunatkan adalah 3 kali. Okey. Fatin, Syuhada dan Rafidah, faham tak para pelajar sekalian? Faham Ustazah. Faham Ustazah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, Ustazah nak kamu bentukkan satu kumpulan. Okey, dan kita akan buat aktiviti yang akan berkorelasi antara para pelajar semua. Dan Ustazah ada berikan peta iting yang berbentuk macam dalam gambar ni kepada setiap kumpulan dan kamu perlu untuk mengisi perkara makruh ketika berwuduk yang kita telah belajar tadi. Okey, Ustazah bagi masa dalam beberapa minit untuk kamu buat dan catat. Berkongsi sumbang saran dengan anggota kumpulan. Okey. Kemudian Ustazah akan tanya Ready ya apa para pelajar semua? Ready. Okey. Okey, semua siap dah? Siap. Alhamdulillah. Okey, Rafidah. Perkara makruh ketika berwuduk yang pertama apa? Bercakap-cakap Ustazah. Okey, bercakap-cakap. So kita kena tak boleh bercakap-cakap lah kan. Itu perkara makruh. Nabi pun tak suka kalau bercakap-cakap ketika berwuduk. Okey. Seterusnya Fatin, Syuhada. Seterusnya mengambil wuduk dengan air yang berlebih-lebihan. Okey, pandai mengambil wuduk dengan air yang berlebih-lebihan. Sebab itu antara perkara perbuatan yang membazir. Okey, Rafidah ada lagi tak? Apa yang kamu ingat? Mendahulukan anggota sebelah kiri Ustazah. Okey, pandai. Jadi kena elakkanlah daripada mendahulukan sebelah kiri ketika mengambil wuduk terutamanya. Okey, seterusnya Fatin. Ingat lagi tak? Apa lagi? Seterusnya Okey, seterusnya Fatin. Last, Ustazah nak tahu daripada kamu apa perkara makruh ketika berwuduk. Satu lagi yang kamu ingat. Seterusnya perkara makruh adalah seseorang itu mengelap anggota selepas dia ambil wuduk. Okey, pandai. Alhamdulillah. Jadinya kamu faham ke keseluruhan apa yang Ustazah ajar ni? Faham Ustazah? Faham Okey, Ustazah. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita ke pembelajaran seterusnya. Okey, rumusan pembelajaran daripada awal tadi hingga akhir. Apa yang kita sudah belajar para pelajar sekalian? Okey, yang pertama, murid telah mempelajari maksud, hukum dan dalil nakli berkaitan wuduk. Okey, tanpa kita perasan masa pun dah hampir ke penamat, kita dah belajar maksud, hukum dan dalil ketika wuduk tu kan, berkaitan dengan wuduk. Okey, yang kedua, murid telah mempelajari rukun wuduk. Okey, rukun wuduk tadi kita dah belajar bagaimana step dia kan, dah mengikut tertib. Okey, yang ketiga, murid telah mempelajari perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Okey, Alhamdulillah ketiga-tiga ni dah selesai dan kita nak buat satu aktiviti kepada para pelajar semua. Nak tak? Nak Ustazah? Nak Ustazah. Alhamdulillah. Okey, kuis pentaksiran ni sebelum kita tamatkan pembelajaran kita, jom kita jawab sama-sama kuis ini secara kumpulan. Okey. Okey kelas, kita tengok soalan. Okey, soalan pertama. Maksud wuduk dari segi istilah ialah membasuh anggota tertentu beserta A. Air, B. Doa, C. Niat, D. Tertib. Apa jawapan kamu semua? Niat. C. Okey, Rafidah? C niat. Okey, pandai betul. Seterusnya, okey, hukum wuduk menjadi sunat apabila A. hendak menunaikan solat, B. hendak menunaikan tawaf, C. hendak memegang mushaf Al-Quran, D. hendak melaungkan azan dan iqamat. Okey, manakah pilihan jawapan anda? D. 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 Okey, kita try. Dan iqamat. Hendak melakukan azan dan iqamat, okey?
Okey, betul. Bagus. Okey, seterusnya. Okey, menyapu sebahagian kepala dengan air merupakan rukun wuduk yang ke? 4. B, 4. 4. Okey, Rafidah. 4. Okey, try. Tengok betul tak? Okey, betul. Terbaik. Okey. Seterusnya, berikut adalah perkara sunat ketika wuduk kecuali A, B, C atau D? C, mengelak anggota wuduk selepas berwuduk. Okey, Fatin? Saya nak jawab A, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Okey, adakah jawapan? Salah. Apa yang Okey. betul? So, C. C, mengelak anggota wuduk selepas wuduk. Okey, tak apa. Kita usaha lagi. Seterusnya. Berikut adalah rukun-rukun wuduk kecuali seterusnya antara berikut yang manakah bukan perkara makruh ketika berwuduk. Okey, bukan perkara makruh. D, membasuh kedua tangan hingga ke pergelangan tangan. Okey, membasuh kedua tangan hingga ke pergelangan. D. Okey, betul. Pandai. Okey, Alhamdulillah 5/6. Okeylah tu. Okey, beri tepukan kepada semua. Okey, berakhirnya kuis ini. Berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap objektif pembelajaran kita pada hari ini tercapai oleh semua para pelajar yang kita sama-sama belajar hari ini. Okay, terima kasih Ustazah ucapkan kepada semua atas kerjasama yang diberikan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, Terima kasih Ustazah. sama-sama. Terima kasih juga.